Ramadan datang lagi, bertandang di hati dengan wajah yang indah, tanda bermula pesta ibadah. Assalamualaikum, nama Ana Muaz bin Suhaimi, Anda Records Engineering. Pada hari ini, kita dah 3 hari kan puasa. Jadi bermakna kita dah 3 hari menahan lapar, dahaga dan menahan daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Pada hari ini, Ana akan men-sharekan dekat kalian, dekat antum, tentang satu ayat yang famous dalam juzuk 3, iaitu ayat ni kan, dia ada satu gelaran, nama dia penghulu segala ayat. Jadi ni ayat apa kan? Ayat ni merupakan ayat yang tidak asing lah untuk kita semua, iaitu ayat kursi. Jadi disebabkan anda nak share tentang ayat ni, so kita start lah dengan intro mengenai ayat ni. Yang kita kenal satu, kita kena tahulah intro dia kan. Kepada siapa yang tak tahu ayatul kursi ni apa, so inilah ayat kursi. Ayat kursi ni merupakan satu ayat dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat 255. Dan kalau antum nak cari ayat ni, antum buka je juzuk 3, tengok first page juzuk 3, kat situ ada ayat kursi. Jadi kalau kita dah teringat ayat tu, ataupun dah terrecall ayat tu, Ana akan cerita sikit lah pasal latar belakang ayat ni dan macam mana dia turun. Ayat ni diturunkan selepas peristiwa hijrah, dan bila mana ayat ni keluar, ribuan malaikat escort mengikut ayat tu turun daripada Arash Allah ke bumi kan. Dan pada waktu itu juga syaitan berasa marah, dia rasa takut. So apa sebab ayat kursi ni dia mampu jadikan sebagai satu ayat untuk melindungi diri daripada syaitan. So syaitan takut lah. Sebab apa? Sebab ada satu ayat yang boleh ganggu kerja dia kan. So inilah special ayat kursi. Lantas Rasulullah terus menyuruh Zaid bin Sabit, iaitu pada waktu itu seorang penulis Quran, untuk dia terus menulisnya dan menyebarkannya kepada seluruh umat Islam yang berada pada waktu itu. Dan satu fakta yang menarik lagi adalah ayat ini dinamakan ayat kursi kerana dalam ayat ini ada disebut perkataan kursi yang bermaksud tempat yang megah lagi mempunyai martabat, dan ia meliputi 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Jadi ana assume semua dah kenal and dah tahulah serba sedikit tentang ayat kursi ni kan. Jadi kalau kita search dekat Google, ada banyak kelebihan mengenai ayat kursi ni. Satu ayat ni banyak sangat kelebihan dia cerita. Tapi hari ni nak sharekan satu je kelebihan daripada ayat kursi ni, iaitu berdasarkan satu hadis sahih daripada Imam At-Tabrani. Hadisnya, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu, tidak akan terhalang baginya untuk memasuki syurga kecuali mati. Okey, jadi mungkin kita tertanya apa maksud hadis ni kan sebenarnya kan? Apa maksud hadis ni cakap kalau kita setiap kali selepas solat fardu kita baca ayat kursi, and then tak terhalang pun kita daripada masuk syurga kecuali mati. Apa maksud dia kan? Jadi maksudnya adalah kalau kita mempraktikkan amalan ni dengan sebetul-betulnya, kita memang ikut setiap kali solat fardu kita baca ayat kursi, kita memang akan dimasukkan syurga. Cuma jarak kita dengan syurga adalah mati je. Once kita dah meninggal dunia, kita janjikan syurga, kita akan dimasukkan syurga kan. Jadi kenapa kita tak buat kan? Padahal baca sikit je pun, sekejap je pun kan selepas solat kan. Jadi jomlah kita cuba untuk kita baca ayat kursi setiap kali selepas solat. Sebelum ana akhiri video pada hari ini, video hari ketiga puasa kita, ada satu kata-kata ulama yang sangat-sangat menarik dan bergunalah untuk kita sebagai seorang student yang masih belajar untuk SEM 3 ni kan. Iaitu satu cara untuk biar satu ilmu tu melekat pada diri kita ialah apabila kita dapat ilmu, kita terus lakukan dia. Faham tak? Contoh, hari ni Ana share pasal ayat kursi. Jadi cara untuk bagi lekat dalam hidup kita, untuk bagi sebati dalam hidup kita, ada lepas ni solat kita, lepas ni terus kita start dengan ayat kursi yang bila dah habis solat kan. Jadi itu adalah salah satu tips daripada ulama kan. InsyaAllah tu je dari Ana. Sekian, kita jumpa next video nanti. InsyaAllah esok pun ada video yang seterusnya. InsyaAllah tu je. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.